Didik TV KPM. Okay, jadi proses penyaringan ni ialah satu proses yang kita perlu buat untuk memudahkan pengurus projek dan pereka bentuk tu. Sebab kalau Syafiqah tengok dalam borang project brief ni, dia akan ada banyak kriteria pertimbangan utama dan ada beberapa soalan yang kita jawab. Okey. Okey, jadi bila banyak sangat soalan nak kena jawab ni, pening juga. Betul cikgu, saya tengok pun macam padat tu. Padat kan. Nak tengok fungsinya dari segi fungsi. Persembahannya, macam mana produk ni nak dipersembahkan. Lepas tu dia tanya lagi, tujuan pasaran ni. Dalam tujuan pasaran ni, siapa nak guna produk? Dia tanya lagi, siapa pesaing yang kita wujud? Yang wujud untuk produk kita ni. Seterusnya dekat kuantiti, dia akan tanya berapa produk ni kita nak buat. Okey, jadi seterusnya style ataupun gaya produk ini. Kuantitinya, berapa banyak kuantiti pembuatan yang kita nak buat. Pelanggannya, siapa, ataupun ada golongan istimewa ke, ataupun piawaian-piawaian tertentu. Yalah, buat produk kan? Ya, betul. Bila kita buat produk ni, mesti ada satu tata cara, guidelines yang kita kena ikut. Tak bolehlah main ikut suka. Ya, betul kan? Sebab betul. pengguna nanti rasa tak selamat lah kalau kita ikut suka je semua benda. Betul cikgu. Okey, jadi ada pula kos yang kita kena fikirkan. Jual mahal pun tak boleh. Jual murah macam mana? Nanti orang tak yakin dengan produk kita pula. Samping pada tu, kita pula rugi. Ya, Kalau tak cukup kita rugi, cikgu. nak bear dengan kos tu kan, nak tampung kos dengan pengurusannya, dengan dekat bahagian beli bahan-bahannya lagi. Betul. Jadi dekat sini pula ada jangka masa pula kita kena bincangkan. Macam mana kita nak uruskan projek kalau kita tak bincangkan jangka masa. Nanti pihak pengurusan siapkan dalam tempoh masa yang lama. Pihak pengguna pula nak guna cepat. Itu mewujudkan konflik pula. Betul, cikgu. Jadi di situ pula Syafiqah, kita akan jalankan beberapa kaedah untuk kita nak menyenangkan proses ini. Okey, dengan kita nak buat ni, kita ada 3 proses yang kita kena lihat, iaitu dengan cara mengadakan perbincangan dengan klien kita, dengan customer kita. Seterusnya, kita boleh mengadakan video conference. Bila kita mengadakan video conference ni, lebih jelaslah nampak produk tu ataupun bahan yang material kita nak gunakan. Okey, kita bentangkan pula idea kita melalui video conference ni. Kalau kita cakap je dengan telefon, orang tak nampak. Betul. Tak jelas. Ya. Bila tak jelas, nanti kalau buat produk salah, macam kena mana nampak pula tu depan kan? mata. Betul. Jadi, seterusnya yang terakhir, dengan kaedah yang terakhir, kita dapatkan maklumat dengan cara maklum balas bertulis daripada pelanggan. Jadi dekat situ dampaklah lebih jelas, Syafiqah. Nak buat produk ni bukan senang kan? Nanti banyak kalau kriteria. ada lambakan di pasaran tu, kita rasa rugilah pula dengan tenaga yang kita gunakan, dengan masa lagi, kos lagi. Okey, jadi kita juga akan buat beberapa kaedah ini, kita akan saring maklumatnya dengan cara Syafiqah perlu mencari isi penting. Isi penting untuk kita saringkan, buat rumusan supaya memudahkan pihak pengurusan dan pereka bentuk itu buat kerja. Jadi macam guidelines lah. Guidelines kepada kita. Okey, di belakang Syafiqah itu ada jadual maklumat project brief yang kita kena isi. Ya, cikgu. Ada kolom kosong di tepi tu. Di sini catatan. Jadi Syafiqah, cikgu nak minta Syafiqah isikan apa yang bersesuaian dengan di bahagian catatan tu, Syafiqah. Kita lihat bahagian fungsi pertama. Ya. Macam mana kita nak isikan fungsi itu? Okey, cikgu. Antara pilihan yang saya ada di sini, ya cikgu, di depan saya, mungkin yang berdasarkan jadual yang cikgu tunjukkan itu, mungkin yang ini saya pilih. Okey, cuba letak. Okey, membawa botol air ada fungsi simpan barang. Itu dari segi fungsi, ya cikgu. Okey. Ini dia. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Tepatlah tu, Syafiqah. Sebab kita menjawab
kriteria fungsi. Ya. Okey, kita lihat pula yang kedua. Okey, yang Persembahannya. kedua pula, persembahannya okey, mungkin yang ini mudah disimpan, boleh dipasuh dan pelbagai warna. Ni saya letak dulu, mungkin cikgu boleh tengok betul ke tak? Jelas tu. Jelas ya. Jadi itulah perkara penting yang kita nak titik beratkan dalam produk kita nanti. Kita lihat pula tujuan pasaran. Tujuan pasaran ya cikgu. Ni saya tahu. Sebab saya ada sebutkan tadi. Okey, murid pelanggan lain yang berminat. Tengok tu Syafiqah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Okey, seterusnya kuantiti. Kuantiti, okey. Yang ini mudah juga kerana dia ada ukuran unit. Di sini 100 unit cikgu. Betul. Bagus Syafiqah. Okey, seterusnya style dan gaya. Style. Okey, yang ini bentuk geometri boleh diubah saiz. Saiz sederhana, ringan dan mudah dibawa. Okey, tepat sekali. Seterusnya kualitinya. Kualiti. Yang ini cikgu, berkualiti tinggi. Dapat membawa barang melebihi 5 unit dan memenuhi piawaian sirim. Piawaian sirim tu penting tu. Ya cikgu. Okey, kita habiskan pula kosnya. Kos pula yang ini, kos pembuatan minima RM20 dan kos maksimum RM30 dan untung RM12 seunit cikgu. Ya. Ada untung di situ. Jadi jelas kat situ berapa kita nak target untuk untung tu. Okey, kita tak nak rugi. Betul. Okey, yang terakhir cikgu, jangka masa ialah jangka waktu 40 jam. Boleh buat penambahbaikan. Betul. Okey, jadi kat situ Syafiqah telah mengikuti dengan baik tu apa yang saya cuba sampaikan. Kita saring maklumat daripada banyak persoalan dan jawapannya di sini. Kita alihkan kepada jadual maklumat supaya kita lebih jelas dapat panduan untuk kita bina produk. Okey, Syafiqah boleh dapat markah lah. Oh ya cikgu. Sila lekatkanlah markah. Saya rasa berpuas hati dengan pencapaian Syafiqah. Berapakah markah yang saya dapat cikgu? 5 markah untuk setiap bunga tu. Wah, hebat cikgu. Cantiknya bunga ni. Wah, okey. Okey, kita akan pada seterusnya kita akan beralih kepada uji minda. Okey. Sebab tadi kita dah belajar kan? Betul. Okey, jadi apakah maksud project brief? Okey. Kalau kita lihat pada pilihan jawapan tu, Syafiqah rasa apa maksud project brief? Kalau saya lihat di situ kan, ni saya tahu cikgu. Perbincangan awal antara pelanggan dan pengurus projek. Sebab cikgu sebutkan kata kunci tadi. Betul sekali. Tepat. Okey, kita tengok cikgu tik jawapannya kat mana? Jawapan D tu. Okey, seterusnya kita uji lagi minda. Okey, di sini tandakan right pada ciri brief yang betul. Jadi, yang salah kita kena tandakan salah. Okey. Boleh Syafiqah bagikan jawapan yang bersesuaian? Boleh cikgu. Okey, ciri-ciri dia lakaran idea betul. Okey. Kriteria produk tu? Kriteria produk saya rasa betul juga. Okey, harga? Harga saya rasa macam tak betul cikgu, salah. Okey, kita tengoklah jawapannya. Tepatlah Syafiqah. Wah, bagus. Okey, seterusnya. Okey. Kita uji minda di mana penghasilan ini ialah ciri yang terdapat pada penghasilan project brief. Okay, tajuk kita klasifikasikan sebagai A. Gambaran keseluruhan produk. Gambaran keseluruhan projek sebagai B dan lakaran idea C. Okey, kita tengok kotak tu kita kena isi pula A, B, C tu dalam kotak yang bersesuaian. Okey. Yang pertama ya cikgu tadi ialah yang saya ingat lakaran idea. Tentulah cetusan lakaran idea untuk dipersembahkan kepada pelanggan atau pengurus projek. Betul? Itu ialah lakaran idea. Betul? Okey, yang pertama perbincangan bersama pelanggan dan pengurus projek bagi memenuhi kehendak pelanggan. Yang itu saya rasa ya cikgu perancangannya. Perancangan projek ya cikgu. Okay. Seterusnya? Yang seterusnya yang terakhir menerangkan jenis produk itu ialah gambaran keseluruhan. Okey, betul kita lihat jawapannya. Saya gambaran pun keseluruhan. Okey. Dan lakaran ideanya. Okey, Syafiqah tepat sekali Syafiqah. Wah, terima kasih cikgu. Seterusnya. Saya dapat lagi ke? Oh, tengah tunggu. Ada lagi ni.
Uji Okey. minda. Nyatakan kriteria pertimbangan utama pada borang brief. Okey, kriteria pertimbangan utama ya cikgu. Yang itu ialah, kejap saya ingat. Okey, ni bagi dua Dia contoh ya cikgu. Tengok pula kriteria pertimbangan utama ni ada dekat borang project brief ni. Saya rasa yang saya ingat kuantiti Kuantiti. dan kos. Kos ni penting. Okey, mungkin jawapan Syafiqah tak sama dengan jawapan saya sebab kriteria dia ada banyak. Ada banyak. Kita tengok jawapan apa yang ada di paparan. Okey. Okey, fungsi. Fungsi. Dan yang kedua, persembahan. Persembahan. Tapi yang Syafiqah jawab tadi betul. Jadi kita ada 7 pilihan jawapan di situ ya cikgu. Betul. Okey. Seterusnya, antara berikut manakah tujuan menyaring maklumat dalam project brief? Okey cikgu. Antara berikut ya, saya rasa jawapannya ialah B sebagai garis panduan melukis lakaran produk. Tapi kan cikgu, boleh tak saya ubah jawapan tersebut? Boleh kot. Saya rasa sebab saya dah tengok lagi sekali, saya rasa D cikgu, memudahkan pengurus projek dan pereka bentuk melaksanakan tugas seterusnya. Bijak. Oh. Sebab dia memang tujuan kita buat project brief ni untuk memudahkan pengurus projek tu melaksanakan tugasan. Kalau kita tak ada jadual ni, kita mungkin tersasar kan tadi. Okey. Baiklah. Cikgu, boleh tak sepanjang segmen ni yang kita telah belajar, cikgu memberi sedikit imbas kembali apa yang kita telah belajar. Baiklah. Tadi dalam segmen ini kita telah pelajari di mana banyak-banyak maklumat dalam borang project brief yang kita ada ni, kita mudahkan, kita ringkaskan maklumatnya, kita pindahkan kepada jadual maklumat project brief di sebelah Syafiqah tu. Ya, cikgu. Jadi jadual maklumat itu berfungsi untuk panduan kepada pereka bentuk dan pengurus projek untuk bina produk ini yang tepat. Ya. Yang memenuhi cita rasa. Yang boleh kita jual. Okey, itulah yang kita pelajari di slot ini. Didik TV KPM